Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita untuk part yang kedua. Okay. Yang part kedua ni tugasan untuk pengajar. Okay. Untuk semua pengajar. Jadi bagaimana cara pengisian laporan QAP bulanan oleh setiap pengajar. Okey, seperti mana dalam link 3 ni. Okey, banyak link 3 ni. Okey. Okay, kita lihat tadi dekat sini saya buka 3 akaun. Satu akaun unit Nazib, satu akaun MOH saya sendiri dan satu lagi akaun Gmail sebab saya nak tunjukkan perbezaan. Okey, yang ini adalah apa tu akaun kita tengok kat sini okey, ini adalah akaun unit Nazir. Okey, unit Nazir punya akaun. Jadi bila saya buka dekat LKKM Alostar ni tadi, okey, kita nampak kan bilangan 1 2 3 4 5 dan 6. Sedangkan kita tadi dah lock dah 1 2 3 4 ni. Okey. Saya buka akaun saya. Okey, saya buka yang dekat akaun saya ni. Yang ini akaun Gmail peribadi. Gmail saya peribadi. Okey, kita tengok yang dua ni tadi. Nampak? Saya nak tunjukkan. Nampak? Bila buka, saya cuma boleh nampak yang 5 6, sedangkan yang 1 2 3 4 tadi tu owner dia telah lock. Jadi kalau siapa-siapa yang buka link tersebut, maka dia akan nampak yang dia punya sahaja. Yang dah di lock tu tak jumpa. Okey. Bila kita buka ni, kalau kita klik, kita buka, yang ni pasal kita tak lock tadi. Maknanya dia boleh view, nampak? View only. View only. Nampak beza dia? Dia tak ada segitiga terbalik. Nampak? Kita boleh klik tapi tak boleh tak boleh edit. Kita tekan lah, kita tak boleh edit. Okey, memang kita tak boleh edit, just view saja. Okey, yang ini pula saya buka yang saya punya MOH. Nampak? Bila saya buka MOH, dia ada dekat sini. Dia punya view dia ada segitiga dekat sini. Okey, jadi sekarang ni saya buka yang saya punya lah. Saya buka yang saya punya ILKKM kod 11 pembantu perubatan. Okey, saya akan buka yang saya punya. Okey, Zamari. Okey. Nampak? Ada kat sini. Okey, jadi saya boleh ubah lah. Okey, ni contoh okey, 44. Jadi kat sini saya type. Okey, sebelum saya type ni, saya nak tunjukkan lah. Yang ini semua ni walaupun saya boleh saya editor, tapi yang ini semua saya dah lock dah. Saya tekan kat sini dia tak kacau. Forensi pun sama tak kacau. Yang ini yang paling penting lah. Dekat sini pun tak boleh kacau, nampak? Dia dah ada security kat situ. Kalau misalkan tuan-tuan tertekan ke, dia tak boleh tekan. Cuma kita bagi kebenaran, tekan dekat bahagian kotak kuning cair ni. Okey, contohnya 1 hari bulan kita ada 1 jam. Okey, 2 jam. Yang ni 3 jam. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini, nama tak ada. Okey, nama tak ada. Okey. Kemudian kita pergi dekat laporan ringkasan QAP pun nama tak ada. Okey, yang masih lagi ILKKM Alostar. Okey, cara dia, kita pergi dekat master ni tadi, kita type nama kita lah. Okey, huruf besar ikut seperti mana dalam kad perkenalan. ZAMARI bin ZAHARI. Okey, Zamari Zahari. Setakat ni masih U44. Okey, doakanlah kawan-kawan, InsyaAllah dapat 48. Okey. Okey, bertugas dah 19 tahun dah rupanya. Kejam celik dah 19 tahun dah. Okey, klik dekat okey, kalau klik dekat kotak ni dia tak
dia tak ada respon. Kita klik dekat yang segitiga terbalik ni. Okey, kita klik dekat situ, kita cari nombor 11 ILKKM Seremban. Okey. Okey, ni tahun 2023. Okey, 2023. Kita boleh type kat sini. Yang ini adalah sesi Januari Jun. Okey, sesi Januari Jun, dan ini kita boleh type lah sama ada jururawat ke apa, tapi macam saya diploma perubatan dan sains kesihatan. Okey, sekarang kita tengok apa Zamari bin Zahari tahun 2023. Okey, kita pergi dekat ringkasan QAP. Okey, nampak ILKKM Seremban Pembantu Perubatan. Kemudian kita pergi yang KPNK punya tugasan ni. Okey, nampak tu nama Zamari bin Zahari, rupanya dah ada dekat sini dah. Okey. Okey, yang ini yang ringkasan yang summarize ni tadi, nampak dah ada. Zamari bin Zahari U44, 19 tahun berkhidmat, sesi Januari Jun. Kalau besar sangat kita adjust dekat sini jadikan 80%. Okey, jadi 80%. Nampaklah dia punya view kat sini. Okey, yang ini masih kosong lah, tak berisi lagi. Okey, jadi nanti apa yang perlu anda lakukan tadi setelah anda dapat anda punya nama tadi. Okey, dapat anda punya nama tadi, anda buka dekat master ni, anda tukar siap-siap, letak nama anda, isikan maklumat ini. Okey, kemudian pergi ke, nanti kita bulan 1 tahun 2003 baru kita start, kita akan mula. Jadi kita akan type lah. Okey, yang ini kalau tengok pada apa tu laporan yang lama, dia bentuk dia macam ni. Okey. Okey, bentuk dia kat sini, laporan A1 QAP 2020. Okey, sekarang ni yang terbaru, kita tukar kepada 2023. Maknanya ni adalah versi baru. Okey, yang ini sama juga, format dia sama juga. Cumanya dekat ruangan others ni, okey, saya dah asingkan dia siap-siap. Okey, saya dah asingkan dia siap-siap. Sebab apa? Sebab menjadi masalah untuk KPNK nak melihat, kadang-kadang ada pengajar dia letak others ni dekat budak SEM 1, kadang dia letak kat SEM 2, kadang letak kat SEM 3. Dia nak cari balik, nak kira balik susah. Okey. Jadi dekat sini, dekat template ini, saya dah asingkan dia others ni. Nampak ni? Others ni. Others. Jadi dekat sinilah pertemuan kita bukan dengan pengajar. Contoh macam kita menghadiri mesyuarat, kursus, convention, yang tidak melibatkan dengan pengajar, kita bolehlah letak dekat sini. Okey. Okey, terlibat. Okey, just letak dia dekat sini. Nampak? Dia automatik dia kira. Kalau bisa kata anda tertekan dekat ruangan formula ni, automatik dia tak ada respon sebab kita dah lock dia siap-siap. Kita faham kadang-kadang ada di kalangan kita dia tertekan, dia tak sengaja, dah kacau formula. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita dah dapat protect segala formula-formula yang ada. Okay, jadi yang ini pun sama juga, biasanya yang MC sajalah dia ada petunjuk dekat sini. Kalau bertugas kosong, kalau cuti okey. Yang ini kita dah buat ketetapan lah, kita dah bincang dengan unit Nazir. Apa sahaja cuti umum ke, cuti hari Sabtu Ahad ke, kita letak HK. Yang mana leave cuti MC ni kita letak right. Jadi anda perlu tengok aja, kalau satu hari bulan tu bisa kata hari Sabtu Ahad, letak aja HK. Nampak tu, dia keluar HK kat situ. Okey, contohlah ni hari Sabtu, ni pun hari Ahad, okey HK. Tiba-tiba dekat sini ada cuti kelepasan pun kita letak HK juga. Okey, tiba-tiba pada 16 hari bulan ni kita tak sihat, kita ambil MC, just kita write. Ini adalah lambang dia. Bila kita klik dekat sini, automatik kita punya MC dalam bulan tu adalah satu hari. Dia automatik kira. Kalau kat sini kita masih, kita cuti lagi, MC lagi, dia dah tahu bulan ni kita tak sihat. Nampak tu, dia keluar 2. Okay, yang ini pun sama juga, kita MC lagi, nampak, dia keluar 3. Okey. Okey, yang ini pertemuan, bukan pertemuan kita dengan pelatih. Okey, yang ini pula saya dah asingkan dia mengikut warna. Okey, untuk pelatih basic,
latih basic, sama ada kalau basic diploma dia 3 tahun. Okey, kalau basic sijil dia 2 tahun setengah. Okey, andai kata anda mengajar budak tahun 1 semester 1, untuk classroom 2 jam, type kat situ 2 jam. Tiba-tiba dekat SEM 2 anda tak ada masuk, contoh macam Seremban semester 2 tak ada student, jadi tak payahlah isi. Okey, semester 3 tak payahlah isi, pasal Seremban dia tak ada student. SEM 2, SEM 3, SEM 4 tak ada, SEM 5 dia ada. Okey, SEM 5 dia ada mengajar, saya ada mengajar. Okey, contoh 2 jam. Okey, letak kat situ. Okey, kemudian semester 6, okey, Seremban tak ada student semester 6. Okey, jadi kosongkanlah. Yang tak terlibat kita kosongkan. Yang tak terlibat kita kosongkan. Okey, kemudian ada setengah kolej dia ada program peralihan. Program peralihan ni dia ambil 2 tahun saja, iaitu SEM 1 sampai SEM 2. Jadi yang mana yang ada terlibat dengan program peralihan, just isi. Kalau yang mana yang tak terlibat, tak perlu isi, kosongkan aja. Okey, begitu juga dengan advanced diploma. Okey, macam Seremban kita ada kecemasan dan juga respiratory. Okey, kalaulah misal kata pengajar tu ada mengajar kecemasan 2 jam, okey. Kemudian dalam masa yang sama respiratory pun 2 jam juga. Jadi maknanya 2 campur 2 4. Kita total kat sini 4, Jadi ni untuk untuk advanced diploma 4 jam. Banyak lagi lah sebenarnya advanced diploma di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya sekarang ni kita rangkumkan apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan mengajar tentang advanced diploma ni masuk ke dalam template ini. Okey, kita ada SEM 1 dan SEM 2, sebab advanced diploma ni 1 tahun. Jadi maknanya dia mengambil masa 2 semester. Manakala post basic adalah 6 bulan. Okey, just 1 semester saja. Okey, 1 semester saja 6 bulan. Okey, macam Seremban kita ada post basic forensik dan juga kita ada post basic sukan. Okey, contoh dia ada sukan 2 jam. Kita type kat situ. Jadi untuk pengetahuan anda, ada setengah kolej dia dah asing siap-siap. Yang mana pengajar post basic dia akan ajar post basic, yang mana yang ajar basic dia ajar basic. Dan ada juga setengah kolej macam Seremban contohnya, pengajar tersebut dia post basic pun dia ajar, basic pun dia ajar. Jadi nampak dekat situ terpaksa kena buat 2 kolom. Jadi sekarang ni kita dah setkan semuanya dalam satu sheet ni, satu sheet ni. Jadi nanti dekat keseluruhan ni dia dah totally kira dah. Nampak tu, keseluruhan. Maknanya yang SEM 1, SEM 2, yang post basic, yang lanjutan, semua dia dah kira, dia dah masuk dah dekat sini siap-siap. Nampak? Okey, yang others ni pun dia dah masuk dekat sini siap-siap automatik. Yang sini pun kalau sekiranya anda tertekan, dia tidak jadi masalah sebab kita dah lock dia. Segala macam formula yang ada memang kita dah lock dah. Okey. Jadi ini adalah antara ringkasan untuk anda lihat. Yang others ni, inilah dia jumlah dia, just untuk summarize. Okey, untuk yang basic ni tadi, inilah jumlah dia. Macam yang peralihan ni tak ada, saya tak isi, maknanya kosong. Jadi dekat sini KPNK dia boleh pantau lah. Kalau masih ada isi dekat sini, macam mana pula sedangkan program peralihan tak ada dekat situ, tiba-tiba ada angka dekat sini. Maknanya tak boleh tipu lah, pasal semuanya ada dekat sini. Yang ini pun semua kita dah lock dah. Anda dah tak boleh nak kacau dah, tak boleh nak tipu dah. Okey, kita dah lock dah semua formula-formula dia. Jadi dekat sini nanti akan ada satu total keseluruhan. Okey, 1 campur 2 campur 3 campur 4 campur 5. Yang inilah yang kita tengok beban kerja kita bersama pelatih ataupun kita bermesyuarat dah ditotalkan dia sebanyak mana yang kita type. Okey, jadi kalau kat sini kita tengok kat sini ada sedikit peringatan lah. Okey, peringatan dia adalah jumlah jam. Jika melebihi 8 jam, nyatakan justifikasi. Okey, kita bekerja 1 hari 8 jam. Tiba-tiba nampak ni 13 jam.
Maknanya dekat sini apa sebab ni? Apa sebab 13 jam ni? Kalau kita rasa kita tersalah isi, kita boleh tengok kat sini 13 jam. Kalau kita ada dekat post basic pun ada. Alamak, kita sebenarnya tak ada dekat post basic, kita buang. Nampak tak? Dekat situ kita dah boleh buat adjustment. Tapi jika sekiranya memang betul, kalau memang betul, contohnya dekat ni 4 jam ni, dua-duanya awak terlibat dalam aktiviti co-curriculum ataupun bersama-sama dengan pelatih, letaklah kat sini contohnya 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan. Okey, type kat situ terlibat dengan aktiviti koko, yang melibat pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan sukan bola sepak. Okey, peringkat kolej. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak enter? Kalau enter tak boleh. Okey, saya bagi satu pengajaran kepada anda semua yang mana yang tak tahulah. Dekat keyboard ni ada alternate, ALT. Tekan ALT kemudian tekan enter. Dia akan pergi ke bawah. Kalau kita terus tekan enter, dia tak jadi. Ini pun ilmu yang saya dapat. Okey, saya ajar kepada anda semua. Alternate, ALT, tekan ALT kemudian tekan enter, dia akan pergi ke bawah. Contoh kalau misal kata ada 2 hari bulan, kita type lah apa justifikasi kita. Maknanya 1 hari bulan ni tadi 13 jam, maknanya melebihi daripada 8 jam, maknanya terlibat dengan aktiviti koko, pertandingan sukan bola sepak, peringkat kolej. Jadi fahamlah. Kita faham kenapa jam tersebut melebihi daripada 8 jam. Okey, terangkan justifikasi begitu. Jadi nanti bila setelah anda isi dah, kemudian pergi kepada bulan berikutnya, bulan Februari, bulan Mac, dekat sini semua, dekat sini Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Okey, jadi dekat sini nanti dia akan berlakulah dia punya summarize. Okey, yang ini pun kita dah lock. Okey, kita dah lock. Anda tekan pun apa semua, kita dah lock. Okey. Kalau kita tengok format yang lama dengan format yang sedia ada sekarang ni, yang baru ni, sebenarnya kita berterima kasih kepada Dr. Johari lah. Selaku KPSU yang menjaga unit Nazir. Beliau memberi pandangan dan selepas ni nanti akan ada buku panduan yang baru yang akan dikeluarkan. Seperti mana soalan Cik Max yang hari tu kat online, nanti dekat buku panduan tu akan diterangkan. Maknanya akan ada perubahan kerana kita tak nak merumitkan dan juga menyusahkan. Sebab apa? Dia punya konsep dia adalah kita nak tengok 20 jam per minggu. Okey, 20 jam per minggu. Jadi nanti dekat sini kita tengoklah sama ada capai ke tak capai. Pasal tadi tu isi sikit aja dapatlah 3, pasal tak penuh. Jadi nanti anda boleh isi, kita tengok dekat sini mesti 20, angka 20 dan ke atas. Okey. Yang ini pun benda yang baru juga. Okey, maknanya 40% per bulan ni dikira dari segi amali. Amali bahagi dengan amali bahagi dengan grand total, kita kalikan dengan 100%, dia dapat berapa? Dia dapat berapa? Kalau bisa kata dekat sini anda dapat 40%, maknanya tercapai. Tapi kalau 39 dan ke bawah tak tercapai. Dia 40% dan ke atas. Okey, yang ini formula ni ada dalam buku. Dan nanti Dr. Johari dan juga tim unit Nazir akan keluarkan buku yang baru. Kalau perasan yang dekat ruangan ni, dekat kuliah amali sokongan dan juga M ni, management ni, kita ada SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Kalau perasan. Okey. Jadi sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kita dah satukan dia. Kita dah satukan dia. Dia akan jadi kuliah
amali, sokongan, dan M tadi management yang untuk exam, dan juga grand total. Bukan saja SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita satukan, malahan dengan yang KPSL, yang post basic lanjutan, post basic ya, yang setahun, yang 6 bulan pun kita dah satukan. Sebab apa? Laporan QAP unit nazir dia akan bentang 6 bulan sekali. Jadi dekat sini adalah bulanan. Okey. Tetapi dia akan tengok dekat bahagian jumlah ni nanti, dia akan pergi ke laporan untuk KPNK ni. Okey, yang ini dia bukan tengok pada bulan Januari ke Februari. Yang ini dia tengok kepada total jumlah yang bawah ni. Di bawah ni. Jadi dekat sini biasanya bulan Jun adalah cuti akhir semester. Jadi tak ada student, maka kosong lah, tak adalah buat amali, tak adalah kontak student. Macam bulan Mac ni cuti pertengahan semester masih ada lagi. Jadi nanti dekat sini dia akan kira lah, mungkin yang ni tercapai 40%, capai 40%. Bulan Mac ni mungkin tak capai, lepas tu bulan April tercapai. Tapi dia punya jumlah ni nanti dia akan kumulatif, dia akan kira sekali, dan kita mengharapkan agar dia ni tercapai melebihi daripada 40%. Yang ini dia akan pergi kepada 20 jam per hours. Jadi yang ini nanti, yang formula ni nanti dia terus pergi kepada KPNK yang ini. Okey. Jadi mudah. Yang ini pun kalau tertekan pun, terklik ke, dia tak jadi apa masalah, sebab kita dah lock siap-siap. Kalau anda perasan dekat bawah sheet ni semua ada gambar lock. Okey. Yang ini semua kita dah lock dia. Okey. Pengajar selain daripada pengajar yang lain pun dia tak boleh buka. Pengajar yang ada pun dia buka, tapi yang formula yang kita dah letakkan dia formula, dia tak boleh kacau. Dia dah lock. Dekat sini ada security lah. Jadi anda bolehlah isi borang QAP ni hanya dengan klik link yang ada di sini. Okey. Inilah link dia. Unit link 3 unit.nazir.bpl ILTKM, dan klik sahaja dekat tempat yang mana anda punya college. Okey, macam saya tadi, Kolej Pembantu Perubatan Seremban. Okey, saya klik dekat saya punya Zamari, maka saya akan dapatlah log dekat sini. Okey, andai kata kalau misal kata ada orang lain, okey, ni sekarang ni yang ini akaun rasmi saya lah. Kalau tengok kat sini Zamari MUH kan. Okey, yang ini untuk contoh ni, okey, yang ini dia bukan MUH, dia Gmail. Okey, yang ini Gmail. Okey, kalau dekat Gmail ni tadi, kalau saya buka, okey, ILTKM Seremban. Okey, Seremban tadi saya buka nama saya Zamari. Maknanya boleh view saja, tapi kita tak boleh edit. Nampak? Tak ada segitiga kat sini. Serupa juga macam kawan-kawan kita, kalau dia nak buka, dia nak tengok, dia just tutup aja, lock aja. Okey, jadi sekarang ni kita nakkan tadi tu, yang mana apa tu, kita nak lockkan dia terus tadi tu dekat share ni tadi. Okey, kita pergi kat share ni tadi. Nampak ni, KPNK Seremban adalah Puan Maizatun. Apabila dia dah arrangekan ILKKM Seremban ni tadi selaku ketua penilaian dan kualiti, automatik daripada editor dia terus pergi kepada owner. Asalnya dia editor, bila dia dah mula start edit aja, dia akan terus pergi kepada owner. Okey, jadi ni nanti yang ini dekat saya punya ni. Okey, okey, saya punya, kalau saya dah buka saya punya ni, kalau saya tak nak kasi orang tengok, just saya retract saja. Okey, nampak lock dekat sini. Okey, saya klik done.
Okey, sekarang saya pergi ke yang saya punya yang apa, yang saya punya MOH ni. MOH ni okey, yang MOH ni kalau kita pergi dekat Seremban, kita masih lagi nampak nama saya Zamari 03 ni. Tapi kalau kita pergi yang apa, okey, MOH ni kita pergi dekat sini. Sini tadi 11 okey, Seremban. Nampak? Satu, dua, nama saya tak ada. 4. Sedangkan sebenarnya memang nama saya ada. Bila orang lain buka, dia tengok seolah-olahnya macam tak ada. Tapi KPNK, okey, KPNK, yang ini yang owner lah, pasal saya punya ni owner unit Nazir. Okey, bila saya buka, pasal yang ini saya buka apa tu, akaun yang VPL punya tadi. Okey, 011 Seremban. Okey, 011 Seremban. Okey, tengok pada 03 nampak ada. Damari ada. Jadi bermaksud dekat sini KPNK dia boleh tengok semua, tetapi pengajar-pengajar di bawah ILKKM tersebut dia cuma boleh nampak yang dia punya sahaja. Jadi nanti sama ada KPNK boleh lock terus, ataupun pengajar tersebut bila dah dapat share tu, dia boleh lock sendiri. Okey, jadi bantu KPNK untuk nak lockkan semua tu mungkin banyak juga. Jadi pengajar tu bila dia dah boleh akses tu, dia lock sendiri pun boleh juga. Jadi itu sahaja panduan cara nak mengisi laporan QAP yang akan bermula pada Januari 2023. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa masalah, kita akan gunakan sistem ni dan memudahkan pihak KPNK dan juga memudahkan juga pihak unit Nazir. Okey, jadi itu saja part 2. Okey, maka selesailah tutorial. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua pengajar-pengajar dalam mengisi laporan QAP. Jadi tak ada masalah jika sekiranya kita terlupa letak QAP kita dekat mana. Sama ada kita terlupa kita letak dekat thumb drive ke, letak dekat PC ke, kita dah tak ada masalah dah. Cuma just klik link 3 ni saja, benda tu dah ada dah. Kemana-mana pun kita pergi, kalau kita nak buat QAP dah boleh dah. Yang penting kena ada line internet. Okey, itu sahaja, mudah-mudahan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.